أحييكم بتحية الإسلام تحية الخالدة تحية طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam Ustaz Khadir, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Arifin Padang Katung, Muslimin Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk duduk di dalam taman di antara taman-taman syurga, dan kita berada di dalam bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan Karim, Ramadan yang sangat pemurah dengan segala kebaikannya. Alhamdulillah, ini kesempatan saya kali kedua untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan di Masjid Padang Katung ini. Dan Alhamdulillah, kita berada di dalam siri durus Ramadan, dan saya ucapkan tahniah. Ini satu program yang sangat baik yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita di KUIPS, di College Universiti Islam Perlis, juga melalui Pusat Islam, kita telah memulakan daripada awal Ramadan, 1 Ramadan, setiap kali selepas solat zuhur kita membacakan Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, ringkasan tafsir Al-Quran Al-Karim. Setiap kali selepas solat zuhur kita baca dalam 15 minit ke 20 minit, lebih kurang satu muka surat satu hari, yang kita harapkan insya-Allah bermula daripada bulan Ramadan sebagai permulaannya, dan insya-Allah akan berterusan sehingga selepas daripada Ramadan sehingga khatam insya-Allah. Kalau kita lihat dalam tema durus Ramadan pada kali ini, kita tengok tema yang besar yang diangkatnya adalah berkaitan tentang zikir. Tentang zikir yang saya kira insya-Allah mampu menjadi input yang banyak dalam kempen kita Perlis Berzikir. Jadi insya-Allah kita harapkan ia bukan sekadar kempen, tetapi insya-Allah diterjemahkan dalam pengamalan dan penghayatan dalam kehidupan insya-Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah pujian Al-Quran kepada golongan yang selalu berzikir. Pujian Al-Quran kepada golongan yang selalu berzikir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi apabila kita akan membincangkan tentang pujian Al-Quran, tentang golongan yang selalu berzikir ini, saya suka untuk mulakan tentang perkataan zikir itu di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat, kita merujuk dan kembali kepada Al-Quran Al-Karim, lafaz zikir itu disebut sebanyak 292 kali di dalam Al-Quran, dengan maksudnya dengan pelbagai bentuknya di dalam Al-Quran, daripada kata akarnya zakara sehinggalah kepada bentuk-bentuk yang lain daripada perkataan ini diulang sebanyak 292 kali di dalam Al-Quran, di dalam 269 ayat, di mana dan di dalam 71 surah, di mana 53 disebut di dalam surah Makkiyah dan 18 kali di dalam surah Madaniyah. Jadi kalau kita lihat kepada bilangan ini, ada satu bilangan yang agak besar, cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya amalan zikir ini dan betapa besarnya amalan zikir ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada makna zikir dari sudut
ayat-ayat Makkiyah dan juga ayat-ayat Madaniyahnya. Di dalam ayat-ayat Makkiyah, zikir membawa makna yang pelbagai. Antaranya, sekiranya disebut perkataan zikir di dalam ayat Makkiyah, maka ia memberi makna Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Dan ada kalanya datang dengan memberi makna al-ibrah wal-'idhah, pengajaran, pedoman, ibrah, nasihat. Dan ada kalanya perkataan zikir di dalam ayat Makkiyah memberi makna at-tadhakkur, mengingati ataupun peringatan. Ini di dalam ayat-ayat Makkiyah, yang mana kita faham ayat-ayat Makkiyah ini adalah ayat-ayat yang awal diturun di dalam fasa Islam, yang menekankan tentang persoalan-persoalan keimanan. Adapun di dalam ayat Madaniyah, kebanyakan perkataan zikir yang datang di dalam ayat-ayat Madaniyah, maka ia merujuk kepada zikrullah, memperingati Allah. Secara ringkas saya boleh simpulkan maksud zikir ini. Saya tak pasti adakah asatidzah sebelum ini ada menerangkan tentang takrifan zikir, tetapi secara ringkas yang boleh kita sebutkan, kalimah zikir itu dia akan membabitkan tentang menyebut dengan lisan dan juga mengingat dengan hati. Ia mesti ada dua komponen itu. Apabila kita menyebut tentang zikir, maka kita merujuk kepada apa yang kita sebut dengan lisan kita, dan juga apa yang kita ingat dengan hati kita. Maka kerana itu, dua perkara ini mempunyai hubung kait yang sangat rapat. Kalau satu orang tu dia dalam berzikir sekadar menyebut dengan lisannya tetapi kosong hatinya, maka itu adalah zikir yang disebut sebagai ghafil, zikir orang yang lalai, yang kosong hatinya. Sebaliknya, sekiranya kita hanya berzikir dengan hati tetapi tidak menyebut dengan lidah, maka ia juga zikir yang tidak lengkap, yang tidak sempurna. Kedua-duanya mempunyai perkaitan yang sangat rapat. Apabila kita mengingati sesuatu, maka kita akan menyebutnya. Dan apabila kita banyak menyebut sesuatu, maka kita akan mengingati perkara tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kesempatan yang ada ini, insya-Allah kita akan kongsikan beberapa ayat Al-Quran yang menyebut tentang orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat tidak ada suatu ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyakkan perkara tersebut. Misalnya di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, apabila disebut di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, maka hendaklah kamu perhatikan, hendaklah kamu pasang telinga, kerana selepas seruan itu sama ada perintah yang diperintahkan ataupun larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang dimulakan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, yang memerlukan perhatian kita sebagai orang-orang yang beriman, yang akan mengambil manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran Al-Karim.
Apa kata Allah? Uzkurullaha dzikran katsira. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat ini bukan sekadar berzikir, tetapi berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Berapa banyak? Tidak ditentukan. Sebanyak yang mungkin, sebanyak-banyaknya. Dan hal ini konsisten di dalam kita melihat di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala apabila Allah menyebut tentang golongan yang berzikir ini, maka dia disifatkan dengan golongan yang banyak berzikir. Kita tengok dalam ayat yang sama, ayat selepasnya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan mereka bertasbih, dan hendaklah mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, di waktu pagi dan juga petang. Tasbih juga adalah sebahagian daripada zikir. Apabila Allah menyebut zikir secara umum, kemudian Allah mengkhususkan tasbih, dan Allah menyebut pada pagi dan petang. Maka apa yang boleh kita faham adalah bila kita cakap tentang zikir ini, maka ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan dengan sekali buat. Kalau kita kata, maksudnya kalau berzikir subhanallah, dia tak jadi sekali, mesti berkali-kali, berulang kali. Istighfar tak jadi sekali, kena berulang-ulang kali, banyak kali, sehingga perkara itu melazimi diri kita. Dan hal ini kalau kita lihat, bila kita sebut tentang zikir ini, dia tak mungkin tak jadi banyak, mesti kena zikir yang sebanyak-banyaknya, zikir yang banyak. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita seharian, ibadah zikir ini dia masuk ke dalam semua bentuk ibadah kita. Semua bentuk ibadah kita memerlukan kepada zikir. Dan hendaklah kita faham zikir ini, seperti yang saya sebutkan di awal-awal tadi, bukan sekadar kita berzikir dengan lisan, tetapi adanya hudurul qalb, adanya kehadiran hati di situ, dalam keadaan kita sedar, dalam keadaan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah zikir ini merupakan lubbul ibadah, merupakan intipati utama kepada sesuatu ibadah. Tidak ada ibadah yang kita lakukan yang tidak memerlukan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa sahaja ibadah yang kita lakukan. Misalnya sebentar tadi kita solat. Kita solat. Sebelum solat lagi sudah memerlukan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui panggilan azan. Apa yang ada dalam panggilan azan? Adalah lafaz-lafaz zikir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam iqamah begitu juga, adalah lafaz-lafaz zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tok Bilal muazzin melaungkan kalimah zikir, dan kita menyahutnya, menyambutnya dengan ingatan di dalam hati kita. Begitu juga disunatkan kita untuk mengikuti apa yang dilafazkan oleh Tok Bilal tersebut. Ini zikir di dalam solat kita. Apabila kita memulakan solat kita, kita memulakan dengan lafaz takbir. Sebelumnya niat, yang mana niat itu juga dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga zikir. Lafaz takbir kita adalah zikir. Bacaan di dalam solat kita juga adalah zikir. Bacaan di dalam rukuk adalah zikir. Bacaan di dalam sujud, kesemuanya adalah zikir. Maka kerana itu kita lihat zikir ini datang sebelum daripada sesuatu ibadah, apatah lagi ketika kita melakukan sesuatu ibadah. Begitu juga selepas daripada sesuatu ibadah memerlukan kepada zikir. Kita selepas kita habis solat, kita akan berzikir juga. Ada zikir selepas solat. Yang insya-Allah zikir-zikir ini semua akan diperincikan lagi, dihuraikan lagi oleh asatizah yang untuk sesi yang akan datang. Gitu juga
Kalau kita lihat di dalam ibadah haji misalnya, di dalam ibadah haji begitu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu selesai melakukan manasik kamu, ibadah haji kamu, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, hendaklah kamu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah, mengingat Allah seperti mana kamu menyebut tentang nenek moyang kamu, au ashadda dzikra, ataupun lebih lagi daripada itu. Ini di dalam ibadah haji, satu ibadah yang sangat besar, yang merupakan rukun Islam yang sangat besar. Begitu juga diperintahkan untuk kita konsisten terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala walaupun selepas kita selesai melakukan ibadah tersebut. Jelasnya di sini yang saya nak tekankan adalah ibadah zikir ini merupakan intipati utama daripada sesuatu ibadah. Apa sahaja ibadah yang kita lakukan, maka kita mesti pastikan ibadah itu dilakukan dalam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu zikir ini dia tidak bermusim. Ia tidak bermusim. Ia sentiasa melazimi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang yang berzikir ini di mana mereka sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring, dalam apa keadaan sekalipun. Dan ini antara rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana ibadah zikir ini boleh dilakukan, mampu untuk kita lakukan dalam keadaan apa sekalipun. Dalam keadaan apa sekalipun. Selagi mana kita masih hidup, selagi mana hati kita berfungsi, selagi mana akal kita masih waras, maka kita pasti boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah, ini apa yang saya nak kuatkan dengan apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang berzikir. Di mana apabila dia berzikir, maka zikirnya itu bukanlah zikir yang sedikit, tetapi zikir yang sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin untuk seseorang itu disifatkan dengan sifat orang yang berzikir hanya dengan sedikit sahaja zikirnya. Orang yang berzikir, yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapati zikir itu adalah sebahagian ataupun sesuatu yang telah sebati di dalam hidupnya. Kitaran hidup kita ini bermula daripada bangun tidur sehinggalah kita tidur semula, maka tidak pernah kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja perbuatan yang kita lakukan. Tadi saya buatkan contoh ibadah-ibadah yang khusus, ibadah-ibadah yang besar yang mesti ada zikir sebelum, ketika dan selepas daripada ibadah. Begitu juga dalam urusan kehidupan seharian kita, hatta sehingga di dalam kita masuk ke dalam tandas, akramakumullah, semoga Allah muliakan tuan-tuan, masuk ke dalam tandas pun ada zikirnya, hatta sehingga kita di dalam kelambu lah bahasanya, kita bersama dengan isteri juga ada zikirnya. Itu juga menjadi sebahagian daripada ibadah yang menjadikan seseorang itu boleh disifatkan dengan sifat orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Malik bin Dinar, ma taladzadha al-mutalazzidun bimithli dzikrillah azza wa jalla. Tidak ada sesuatu perkara yang lebih lazat, yang dinikmati oleh orang yang menikmati sesuatu seperti mana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ni tuan-tuan,
apabila ia telah menjadi sebati dengan kita, bangun tidur kita berzikir, kita mulakan hidup kita dengan zikir, kita nak buat apa pun kita akan berzikir, sehinggalah kita tidur semula kita berzikir. Ibadah kita diisi dengan zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala yang bukan sekadar pada lisan tetapi juga pada hati. Lama-lama kita akan dapat merasai nikmat zikir tersebut. Kita akan rasa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui lafaz-lafaz zikir yang kita lantunkan. Saya kira ini sebagai muqaddimah. InsyaAllah pada sesi durus yang akan datang, sekiranya tuan-tuan konsisten istiqamah hadir, tuan-tuan akan boleh lihat zikir dalam pelbagai bentuk keadaan dan apakah makna-makna yang terkandung di dalam zikir-zikir tersebut, yang mana sekiranya kita lazimi dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehingga menjadi sebahagian daripada hidup kita, maka kita akan merasakan suatu suasana yang berbeza. Inilah kehidupan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat yang lain, di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan juga pada silih ganti malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda pada orang yang mempunyai akal fikiran. La ayatin li ulil albab, mengandungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal fikiran. Siapakah mereka itu? Siapakah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itulah mereka orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sama ada ketika berdiri ataupun duduk ataupun ketika baring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka juga bertafakur, berfikir, merenung tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu apa natijahnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan segala ini sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci Engkau, selamatkanlah kami, lindungilah kami daripada azab api neraka. Kita tengok dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang-orang yang berzikir ini dengan sifat orang yang berakal. Orang yang berzikir ini di mana dia memastikan intipati kepada ibadahnya itu adalah zikir, maka mereka inilah orang yang berakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang benar-benar berakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan di antara zikir dan juga tafakur. Zikir ini akan menghasilkan akhir yang merenung kepada penciptaan alam ini, yang mana hasilnya akan menghasilkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membetulkan akidah seseorang itu. Zikir ini akan menjadikan seseorang itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu dapat kita simpulkan secara ringkas dalam kesempatan yang
sangat terbatas ini, Al-Quran berdasarkan beberapa ayat antara yang kita bacakan tadi menyebut, menyifatkan orang-orang yang beriman ini dengan sifat zikir, yang mana sifat zikir ini mestilah sifat yang menjadi kelaziman di dalam kehidupan seseorang mukmin itu, sehingga ia benar-benar disifatkan sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan ayat di dalam surah Al-Anfal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah menyebut tentang orang yang beriman itu, iaitulah orang yang apabila diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila datangnya peringatan Allah Subhanahu wa taala ataupun menjadikan dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi lembut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bertambah imannya. Mereka inilah orang-orang yang mendirikan salat, yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka inilah orang-orang yang benar-benar beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sebenar-benar iman. Lahum maghfiratun, ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka ini di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai tingkatan-tingkatannya di sisi Allah. Wa maghfiratun, begitu juga dengan keampunan. Wa rizqun karim, dan juga mendapat rezeki yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana ini hanyalah sebahagian yang kita sebutkan ini, kelebihan-kelebihan dan ganjaran-ganjaran yang akan diperolehi oleh orang-orang yang beriman, yang melazimi zikir, yang melazimi zikrullah di dalam kehidupannya. Dan di sana banyak lagi kelebihan-kelebihan yang boleh kita lihat disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran dan begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sekadar itu sahaja dalam kesempatan yang ada ini yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua. Moga-moga apa yang kita kongsikan ini dapat memberi kekuatan kepada kita untuk bermula daripada saat ini, untuk kita terus memperkukuhkan lagi zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala, bermula dengan menambah ilmu, kemudian menambah kefahaman, dan seterusnya beramal dengan apa yang telah kita pelajari ini. Dan kita doakan moga-moga kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang istiqamah, yang tergolong di kalangan mereka yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekadar itu saja, wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.